بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. أما بعد، satu bau tak semua soal 15 yang awal itu bicara muslim. Soal 15 lepas pada perkataan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang tersebut pada soal 15, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika waktu salat telah sampai lalu seorang muslim itu mengerjakan wudu dengan sempurna, kemudian dia salat dengan kerendahan hati dan tunduk kepada Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sebelum itu, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Dan hal ini berlaku sepanjang masa. Hadis Imam Muslim. Jadi hadis ini menyuruh kita supaya yang pertama, bila kita nak sembahyang, mesti sembahyang mengadakan wudu dengan sempurna. Hal sunat-sunat itu kita buat, bismillah, basuh tangan, itu duduk dengan sempurna. Jangan kita hanya terbatas kepada yang wajib. Jangan basuh muka sekali, tangan sampai siku sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Yang tu wajib sahaja. Sekali baru basuh, bukan 3. Yang tu hukum dia menjadi wajib apabila sempit waktu. Kalau kita baca kitab Qawaid Fiqhiyah karena Imam Suyuti rahimahullah, dia kata di situ ada satu kaedah, apabila masa waktu menjadi sempit, kalau kita buat yang sunat menyebabkan fardu kita terkena, ketika itu kita hanya wajib basuh yang wajib saja. Seperti contohnya orang yang sakit tidur sayur, ketika nak sembahyang subuh, tiba-tiba matahari dah nak terbit. Kalau dia basuh hak sunat, basuh tangan dan pergelangan tangan, berkompong, basuh yang dalam hidung, apa semua, akan menyebabkan sembahyang subuh dia setelah terbit matahari, waktu dah tinggal sikit. Ketika itu wajib dia membatasi yang wajib saja. Satu, waktu dia basuh muka sekali, tangan sampai siku sekali. Kalau dia gagah buat hal sunat menyebabkan sembahyang dia menjadi qada, ketika itu dia tak boleh buat sunat. Sunat ni dituntut bila masa lapang, masa biasa, masa luah, waktu sembahyang itu masih lebih banyak. Ketika itu kita buat sunat sesempurna mungkin. Sunat kadang-kadang bertukar menjadi dilarang apabila sampai pada keadaan seperti yang saya sebutkan tadi. Idza dhaqal waktu, bila waktu menjadi sempit, kalau kita buat yang sunat menyebabkan sembahyang jadi qada, ketika itu
buat yang wajib, sunat dilarang ketika itu. Kalau buat salah, ada sunat yang diharamkan. Masa sunat, masa biasa. Kita nak sembahyang subuh, kita kata subuh terbit matahari pukul 7. Kita bangkit pukul 5 pagi, silakan buat yang sunat ketika berwuduk. Kita bangkit pukul 6.30, silakan buat yang sunat ketika berwuduk. Kerana yang sunat itu masih lagi, bila kita selesai basuh kaki, kita buat yang sunat, kita masih boleh sembahyang fardu dalam waktu yang. Tapi kalau kita bangkit dekat-dekat pukul 7, lalu orang tahun 6.59 7.5 minit. Kita bangkit pukul 7.5 minit, 3 minit lagi nak habis. Ketika itu kita hanya kita bangkit pukul 3 minit, dari 5 minit dan terbit matahari. Kalau kita bergagah buat yang sunat menyebabkan takbiratul ihram yang subuh kita pukul 9 minit. Waktu ketika itu haram kita buat yang sunat. Kita hanya wajib buat yang fardu saja. Basuh muka sekali, tangan sampai siku sekali, lepas tu sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Lepas tu soli pun tak payah. Jadi kalau orang tu lah dia baca soli pun dia sunat. Allahu Akbar. Kita tengok kalau kita baca doa iftitah pun boleh keluar tu, dengan baca doa iftitah yang baca auzubillah. Bismillah baik. Kalau dhalim sunat pun jangan baca lah. Kalau kita baca menyebabkan kita rukuk di waktu Allahu Akbar, kita boleh rukuk, maka sembahyang itu dianggap tunai. Barang siapa yang sembahyang fardu atau sembahyang di waktu, dia sempat rukuk dalam rakaat pertama, maka dia sudah dianggap tunai, walaupun rakaat yang berbagi di dua waktu. Dia rukuk terbit matahari, berarti yang tidak ada bagi salam tadi di dua waktu subuh, maka dia dapat pahala sembahyang subuh secara tunai. Begitu juga sembahyang-sembahyang yang lain. Rukuk dan dia rukuk masuk asar. Sebelum tu dia tidur umpamanya, tak jaga. Tidur pukul 12 tengah hari, dia jaga tak nak masuk asar. Dia sembahyang zuhur, dia rukuk sembahyang zuhur, kemudian masuk waktu asar. Yang tidak sampai pagi 3 rakaat lagi dianggap tunai. Barang siapa yang sempat rukuk 1 rakaat pada mana-mana sembahyang pada waktunya, maka dia dianggap tunai. Kalau tak ada rukuk, dia dianggap qada, sembahyang qada di luar waktu. Kadang-kadang orang tanya, saya tengah duduk sembahyang, tak tahu orang bang. Tengah duduk sembahyang zuhur, tak tahu orang bang asar. Tengah duduk sembahyang tahajud ke, sembahyang witir, orang bang subuh. Macam mana saya nak buat? Teruskan sembahyang itu. Bagi salam imbang dah habis, boleh jawab azan lagi. Jawab azan setelah bang selesai. Kalau kita tak ada aktiviti seperti sembahyang, orang bang kita jawab terus. Tapi kalau kita tengah duduk dalam tandas, qada hajat, orang bang dengan jawab dalam tandas, keluar dalam tandas kita jawab. Azan dah habis lah, tak apa, jawab minggu tertib. Jangan orang depan hanya Allah, kita tengah duduk berak, la haula wala quwwata, kacau. Bila jawab azan tengah duduk qada hajat, dalam tandas tak ada jawab, keluar tandas lagi jawab. Sama dengan tengah sembahyang. Tengah sembahyang bang tak ada jawab, lepas saya salam ni jawab pelan-pelan. Habis dah bang, tak apa, pasal tadi tak ada jawab. Tengah sembahyang orang bagi salam, jangan jawab. Habis sembahyang jawab salam dia, sebab saya tak ada jawab. Tengah makan sangkut orang bagi salam, jawab sempur muka-muka dia. Tengah makan yang bagi salam, tak ada dia jawab sempur habis. Macam minggu naik lori, naik bike, ada orang berdiri depan dia, bahawa laju brand. Kawan berdiri tu nak jatuh tak ada, dia terkejut. Dia makan
pinang, dia semua pinang no. Merah dia juga tu. Pasal apa? Pasal dia tengah duk kosong makan pinang, kau tu pergi, dia sentuh dia. Dia terkejut, dia sembuh muka orang tu dengan pinang dia. Maka demikian juga kita tak boleh kacau orang makan pinang, kita tak boleh kacau orang makan nasi, kita tak boleh kacau orang makan sagon. Orang yang senang makan tak boleh bagi salam. Kalau bagi salam, dia tak jawab. Tak apa dia jawab lepas tu. Dibicarakan dalam bab salam. Jadi kita patah balik kepada bab wudu. Sekiranya waktu masih lagi panjang buat, maka kita boleh ambil wudu. Bahkan kita dituntut berwudu dengan sempurna. Sunat-sunat kita buat. Barang siapa yang mengerjakan wudu dengan sempurna, kemudian dia sembahyang dengan merendah diri dan tunduk kepada Allah. Dalam hadis kursi disebutkan, innama ataqabbalu as-salata liman yatawadha'u li'azamati. Hanya saja aku menerima sembahyang kepada orang yang merendah diri kepada keagunganku. Jadi sembahyang kita mesti dalam keadaan merendah diri kepada Allah, tak boleh tinggi diri. Kerana Allah saja yang berhak, yang boleh bersifat meninggi diri. Dan Allah murka kepada mana-mana makhluk yang mengambil sifat meninggi diri. Dan makhluk yang mula meninggi diri ambil sifat Allah yang Allah tak bagi itu ialah Iblis alaihi laknatullah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Wastakbara, dan ia meninggi diri. Iblis ni dia ambil sifat Allah. Takabur ni sifat khusus milik Allah, tak ada siapa boleh ambil dan Allah tak bagi ambil. Siapa ambil dia tak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak boleh masuk syurga orang yang ada dalam dirinya sekecil-kecil sebesar debu sifat takabur, sebesar darah. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada sikit saja sifat takabur, tak boleh masuk syurga. Nak masuk syurga mesti kena ada sifat sebaliknya, sifat merendah diri. Sifat tinggi diri tak boleh masuk syurga, bersama dengan orang-orang yang awal masuk syurga. Sebab Allah murka kepada orang yang ada kepada dia tinggi diri. Nabi SAW Sayyidul Awwalin wal Akhirin, baginda adalah ketua kepada orang yang merendah diri. Nabi SAW paling tinggi darjat, tidak ada siapa boleh lawan Rasulullah di sisi darjat di sisi Allah. Baginda orang yang paling rendah diri, Sayyidul Mutawadhi'in. Kerana baginda beramal dengan firman Allah yang berbunyi, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu kepada pengikutmu yang beriman. Rasulullah merendah diri. Ketika Rasulullah berjalan, jumpa budak sedang bermain ramai-ramai, Rasulullah bagi salam kepada mereka. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berjalan, jumpa kanak-kanak sedang bermain-main, Sayyidina Anas bagi salam kepada budak-budak. Sahabat tanya Sayyidina Anas, awak buat begitu? Sayyidina Anas kata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Demikianlah aku melihat Nabi SAW lakukan. Yang aku bagi salam kat budak-budak kecil ni pasal Rasulullah sendiri pernah bagi salam kat budak kecil. Pasal apa Rasulullah bagi salam kat budak kecil? Kerana baginda seorang yang rendah diri, menghargai kanak-kanak. Walaupun ni budak kecil, dosa tak ada, bermain bukan dia tahu apa, tetapi mereka ni perlu kita doakan keselamatan kepada mereka. Dan Rasulullah ajak kepada kita bagaimana kita nak menghargai kanak-kanak. Walaupun mereka budak-budak, tapi bila kita orang tua bagi salam kepada mereka, kita menunjukkan kita rendah diri dengan mereka. Orang rendah diri Allah angkat, orang tinggi diri Allah berjatuh. Itu formula ataupun prinsip yang disebut dalam banyak hadis.
Man tawadha'a li'azamati hakadha rafa'tuhu hakadha. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW meriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang merendah diri kepada aku sebegini, aku angkat dia sebegini. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan baginda. Allah Ta'ala kata, siapa rendah diri aku ni, aku angkat dia. Dan ketika mana satu sahabat nak buat kenduri, Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat macam mana nak selesaikan, nak melaksanakan aktiviti yang boleh menyebabkan kenduri itu berjaya. Seorang sahabat kata, saya nak sembelih binatang yang kita nak makan, unta yang kita nak makan. Seorang lagi kata, saya nak lapar. Seorang lagi kata, saya nak masak. Ada yang nak potong, ada yang nak masak. Semua pakai ambil bahagian nak bantu, memberi sumbangan supaya kenduri yang dapat diperjaya. Pakai setuju belakang, saya nak lagu ni. Last sekali Rasulullah kata, saya nak jadi tukang cari kayu api. Lain ada tukang sembelih, ada tukang lapar, ada tukang potong, ada tukang masak, ada. Saya nak kerja juga. Saya nak cari kayu api. Maka hadis itu diabadikan dalam bab bagaimana Nabi SAW seorang yang merendah diri. Sepatutnya Rasulullah tak ada bekerja apa, sahabat dulu semua, tapi baginda melahirkan bahawasanya walaupun aku darjat paling tinggi, aku juga nak melakukan suatu pokok kebajikan. Sewaktu berlaku peperangan Badar, sahabat pergi ke medan Badar yang jaraknya begitu jauh dengan kelengkapan perang yang sedikit, menyebabkan seekor unta yang mereka naik kena kongsi 3 orang. 3 orang tu pula gila-gila. Kau ni naik sat, 2 orang lagi berjalan. Lepas tu dah habis masa dan jarak dia, turun pula seorang. Naik orang kedua pula, 2 orang lagi berjalan. Sampai satu masa turun, seorang lagi berjalan. Jadi 3 orang kongsi satu unta. Kalau kita kata 1 kilometer ataupun 2 kilometer, kalau mereka ginyang seorang 1/2 kilo, berarti 1.5 kilometer. Kalau mereka ginyang seorang 1 kilometer, seorang naik 1 kilometer, 2 orang lagi berjalan. Turun kau ni, naik lagi seorang 1 kilometer, 2 orang lagi berjalan. Turun yang kedua, naik orang yang ketiga, 2 orang lagi berjalan. Berarti 3 kilometer, 3 orang. Seorang naik 1 kilo, jalan 2 kilo. Contohnya. Maka Nabi SAW terpaksa berginyak dengan dua orang sahabat. Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar, dengan seorang lagi sahabat, 3 orang. Pekat naik tu 3 orang. Rasulullah kena 2 orang sahabat. 2 orang sahabat ini tak mau. Kami bila kena duduk dengan Rasulullah, kena jinak dengan Rasulullah, kami mau Rasulullah naik 100%. Daripada Madinah pergi Badar, Rasulullah naik seorang-seorang. Kami nak jalan semua. Kami tak gamak nak ambil suruh Rasulullah berjalan, kami duduk atas unta. Rasulullah kata, kamu tak lebih kuat macam aku, dan aku memerlukan pahala macam kamu. Rasulullah kata, kalau aku naik sebenarnya lah, hampa naik jalan takut hampa kuat aku jalan. Hampa bukan kuat sangat, bukan kuat macam aku. Dan kalau hampa biar aku naik saja, aku pun tak pahala berjalan lah. Rasulullah kata, yang saya tak mau duduk 100% atas unta ni nak pergi ke medan Badar. Kalau saya nak pahala berjalan, kamu kalau berjalan kau dapat pahala lebih, saya duduk atas unta. Takkan kamu berjalan nak pahala banyak, aku seorang duduk atas unta. Aku nak tak macam kamu juga. Akhirnya sahabat akor dengan apa Rasulullah sebut. Akhirnya Rasulullah berginyak dengan sahabat.
sama-sama berjalan, sama-sama naik. Bagi 3, 1/3 berjalan, 1/3 naik unta, 2/3 jalan. Nabi SAW seorang yang amat merendah diri. Jalan tengah jalan ada perempuan nak tanya masalah, Rasulullah duduk tepi jalan, jawab, mendengar masalah dia, menjawab masalah dia. Jadi Nabi SAW seorang yang merendah diri. Karena Rasulullah ajar meninggi diri ini bukan sifat hak kita, itu sifat Allah yang kita tak diambil. Al-kibriya'u ridai wal-'azam al-izari faman naza'ani minhuma fasamtu wala ubali. Meninggi diri itu adalah selendang dan pakaianku. Barang siapa yang cuba merebut sifat itu daripada aku akan memusuhinya dan aku tidak peduli. Kata hadis kursi. Jadi kita mengaji dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, dia ajak pentingnya merendah diri. Bahkan merendah diri itu ketua segala akhlak yang mulia. Kalau meninggi diri, dunia rendah diri, tak ada kepada seseorang akhlak mulia yang lain terbang. Macam kita mengaji sekolah dulu, ada ketua kelas, ada ketua darjah. Hak lain kena dengar kata ketua darjah. Kita masuk dalam sekolah, ada guru besar sebagai ketua dalam sekolah tersebut. Kita masuk dalam sekolah menengah, ada pengetua sebagai ketua dalam sekolah menengah tersebut. Kita pergi ke pejabat, cara pejabat. Kita pergi ke kelang, cara kelang. Biasanya ada ketua. Kita pergi sembahyang, ada tu imam jadi ketua. Kita masuk dalam negeri, menteri besar jadi ketua. Kita masuk dalam negara, Perdana Menteri jadi ketua. Dia ketua dalam, bila 2 orang, 3 orang ke atas dalam rumah tangga suami isteri, suami jadi ketua. Jadi dalam perhimpunan manusia yang lebih daripada 2 orang, 3 orang ke atas, biasanya ada ketua. Maka akhlak-akhlak yang mulia begitu banyak, dia ada ketua. Ketua dia apa? At-tawadhu' merendah diri. Kata sebagian ulama, kalau rendah diri tak ada, ada. Mula tahu nak rendah diri daripada semayang. Kalau dalam semayang tidak ada rendah diri, luar semayang lagi tak ada. Rendah diri ke siapa dalam semayang? Rendah diri kepada Allah. Bila manusia rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan rendah diri kepada hukum hakam Allah. Dia akan rendah diri kepada orang yang beriman, yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam semayang kita sujud kepada Allah, kata ulama, sujud yang kamu lakukan dalam semayang tak cukup dengan 7 anggota sahaja, tetapi kamu kena ada satu lagi sujud, nama dia sujudul qalbi, sujud hati kamu. Dalam hadis kata, umirtu an asjuda ala 7 a'dhumin, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Dahi wajib, tangan 2, 3 lah. Dahi 1, tangan 2, 3, lutut 2, 5, perut jari kaki 2, 7. Umirtu an asjuda ala 7 a'dhumin, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Barang siapa yang sujud tak cukup 7, maka sujudnya tidak sah. Bila sujud tidak sah, semayang tidak sah. Dan sebahagian daripada makmum yang kita tengok waktu kita sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat, kita sembahyang sunat belakang, ataupun kita tak sembahyang, kita tengok orang sembahyang, kita duduk belakang, kita nampak orang depan. Masalah yang berlaku di kalangan masyarakat kita bila sembahyang, satu, kalau sembahyang Jumaat dia rajin bergerak dengan serentak dengan imam. Ini yang kena perbaiki masing-masing. Rokok sekali, iktidal sekali, sujud sekali. Ini nak kena belajar bagi lambat. Rokok ke imam, baru kita. Tidak ke imam, selesai, baru kita. Imam sujud sampai bawah, baru kita. Itu yang baik. Yang salahnya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah. Dia bergerak dengan tu imam tu salah. Ini rata-rata lah. Rata masjid, rata surau, rata sembahyang jemaah, cuma sikit dengan banyak. Ini masalah yang berlaku dalam sembahyang jemaah. Barang siapa yang bergerak serentak dengan tu imam, hukum dia makruh, tak dapat pahala jemaah. 2 kali rukuk sama dengan tu imam, 2 kali rukuk tak dapat pahala jemaah.
4 rakaat, 4 kali rukuk, 4 kali i'tidal, 4 kali sujud pada mula hingga akhir. Jadi sesiapa yang sembahyang jemaah, dia tak boleh serentak dengan imam, tak boleh mendahului imam. Kalau ada 2 tempat dipotong untuk imam, iaitu takbiratul ihram dengan bagi salam, ataupun sama untuk imam yang tidak sah. Imam bawa tahu takbiratul ihram tak boleh, kita takbirlah sekali untuk imam, tak boleh. Kena bagi Allah, dia selesai Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kalau takbiratul ihram dengan salam. Tapi kalau rukuk yang tidak sujud antara 2 sujud, kalau sama dengan imam, hukumnya makruh, menghilangkan pahala jemaah. Letih kita keluar pada rumah pergi nak sembahyang jemaah di masjid, di surau, tiba-tiba dapat pahala jemaah sikit, tak dapat pahala jemaah pasal kita bergerak serentak dengan imam. Jadi kita nak kena sedar bila kita pergi sembahyang, benda ni berlaku di rata-rata tempat. Hak mengaji orang buat atau mengaji lagi buat, iaitu serentak dengan imam. Jangan kita buat amal sedemikian. Allahu Akbar, imam selesai rukuk, baru Allahu Akbar kita rukuk. Sami Allahu liman hamidah, imam i'tidal, baru kita i'tidal. Allahu Akbar, imam sujud, baru kita sujud. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar sama. Satu. Masalah kedua yang berlaku kepada kita, iaitu sujud tak betul. Sujud salah. Sujud memang tak betul pun. Sujud tak betul maksudnya kaki dia waktu sujud tu, perut jari tak kena lantai. Salah. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i sebut demikian. Wa butunu asabi' ar-rijlain. Perut jari kaki, bukan hujung jari kaki. Bila kita sujud, kaki kita tak lagu ni, pacak lagu tu, hujung jari yang kena, sujud tidak sah. Nak bagi sah, kena lipat jari kaki kita, bagi perut jari kena, hujung jari menghadap kena. Tu yang betul. Kalau sujud hujung masing saja kena, tidak sah. Perangkatnya atas ni 4 mazhab kalau tak sah. Sujud diangkat kaki tak atas ni, duduk balik, sujud diangkat balik, relax dulu, goyang-goyang rehat dulu. Tu 14 mazhab, bukan 4 mazhab. Jadi pastikan masa kita sujud, perut jari kaki kita kena di lantai. Kena berapa? Paling baik 5 jari kanan, 5 jari kiri. Tak boleh 5 kanan, 5 kiri, 3 kanan, 3 kiri. Tak boleh 3 kanan, 3 kiri, ibu jari kanan, ibu jari kiri. Paling kurang 1 puntung jari. Kata dalam kitab Hasyiah Bujarini ala Fathul Wahhab, wajib kena perut jari ni. Dan ustaz bawa abang pagi ni, aku tak pernah dengar, kaki aku kiat dah, kepak pun tak payah, sakit tu. Ulama kata melainkan orang yang uzur, tak apa, dah uzur lah, buat macam mana, kaki dia keras. Sebab 40 tahun ada sembahyang tu, baru terkenal tengah hari pagi ni. Jadi kita dah kena lipat baik kaki. Saya sebut nama kitab supaya tuan-tuan yang boleh baca kitab boleh cari kitab tu, tengok apa yang saya sebut tadi. Ya kena kepada dalam beberapa kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dalilnya Rasulullah bersabda, wa atraful qadamain. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Yang hujung sekali atraful qadamain, hujung kaki. Rasulullah tak kata hujung jari, tapi hujung kaki. Hujung kaki itu ditafsirkan oleh ulama mazhab Syafi'i, hujung kaki dengan arti perut jari kaki, bukan hujung jari kaki. Hujung kaki berarti perut jari kena, mesti kena. Dalam kitab Al-Mu'tamad diuraikan sedemikian. Jadi masa kita sujud, pastikan 7 anggota. Dahi wajib kena, jangan tutup dengan lebai, dengan songkok, dengan rambut, tak hanya bentak dada langsung. Tidak sah. Orang perempuan jangan sujud dengan sujud atas kain telekung dia. Kadang-kadang dia turun nak sujud, kain telekung dia terhampar, dia sujud kain telekung, tidak sah. Pasal apa tak sah? Saja dia menjadi kain telekung tu berdiri sama. Bila kita sujud di atas sesuatu yang kita pakai, yang berkembang dengan badan kita, bila kita bergerak, dia bergerak sama, maka sujud kita tidak sah. Kita sujud atas lebai kita, tertutup lebai yang letak tentang kening,
sujud atas songkok kita, sujud atas serban kita, sujud atas ekor serban. Sekali kita bangkit ekor serban terangkat sama, maka sembahyang kita tidak sah. Dan kita minat pada dia kata kalau serban tu panjang sampai ujung sana, ekor dia duduk depan, kita sujud rukuk je dia duduk diam juga, tak kata tak pergi mana, itu pun boleh. Tapi kalau sujud atas ekor serban, sekali kita bangkit serban terangkat sama, maka sembahyang sujud kita tidak sah. Yang ni jangan berlaku, kalau ekor serban duduk belakang, jangan di depan. Tapi orang perempuan yang terkung oleh orang yang terhampak. Masa dia nak sujud, yang terkung dia terhampak. Dia sujud dan kita akan terkung. Dia bangkit dari berdiri, yang terkung bangkit sama. Maka sujud dan yang terkung tidak sah. Kalau kita sujud, yang terkung terhampak, kita kaya diri, sujud sajalah. Dibicarakan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah tentang bagaimana ba'dai. Hidung hukum dia sunat. Mazhab lain menjadi wajib. Maliki kita silap kata wajib. Maka kita letak santak dai dengan hidung. Dai hukum dia wajib, hidung hukum dia sunat. Kemudian tangan, tak apa kita letak lutut, maka kita letak pun takkan sujud kalau kita angkat lutut. Cuma kita nak turun tu, turun mana dulu? Lutut dulu ke tangan dulu? Menurut tiga mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali, turun lutut dulu, lepas tu tangan. Mazhab Malik, mazhab Hanafi, turun tangan dulu, lepas tu lutut. Tengok keadaan kita, fizikal kita. Kadang-kadang kita uzur, kena turun tangan dulu, lepas tu turun lutut. Kalau kita sihat, turun lutut dulu, lepas tu tangan. Tiga mazhab kata turun lutut dulu, lepas tu tangan. Bangkit tadi sebaliknya, angkat tangan baru lutut. Jadi turun dia ada tertib, dan itu sunat sahaja. Baik, yang saya nak sebutnya, apabila kita dah sujud sah menurut ilmu fiqh, ada lagi saja sujud di sisi ilmu tasawuf, iaitu sujudul qalbi. Hati kita sujud kepada Allah. Macam mana yang kata hati kita sujud kepada Allah? Hati kita merendah diri kepada kebesaran Allah. Sesuai dengan bacaan kita ketika itu, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan aku yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Bila kita menyebut Allah itu maha tinggi, kita mesti meninggikan di dalam dan di luar sembahyang segala yang ditinggikan oleh Allah. Apa yang Allah tinggikan? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maksudnya kalau orang yang sujud, dia faham bacaan dalam sujud, luar sembahyang mesti dia ikut Islam. Pasal dia mengaku Allah maha tinggi, dan dia nak meninggikan segala yang ditinggikan oleh Allah. Allah meninggikan para rasul, Allah meninggikan para sahabat, Allah meninggikan para ulama, warasatul anbiya, Allah meninggikan para awliya ilahi salih, Allah meninggikan syiar-syiar dia. Maka dia akan meninggikan ajaran Allah. Masa rukuk kita baca Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Allah, Tuhan aku yang maha mulia, yang maha agung, wa bihamdi, segala puji baginya. Luar sembahyang dia mesti meninggikan syariat Allah. Dia meninggikan ibadat haji dan umrah, dia meninggikan Kaabah, dia meninggikan para rasul, dia meninggikan Al-Quran. Kenapa? Kerana Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia datang daripada hati yang bertakwa. Saya yang baca Rabbiyal A'la wa bihamdi, saya yang baca Rabbiyal Azim wa bihamdi, mesti di luar sembahyang saya meninggikan ajaran Allah. Kerana syiar Allah itu antaranya tafsiran ulama adalah syariat Allah. Kalau kita faham, kita sembahyang, kita faham bacaan dalam sembahyang, daripada Allahu Akbar dan bagi salam, tidak ada orang yang akan menolak ajaran Islam. Ini hadis sembahyang pun lawan Islam, pemahatan yang boleh. Hadis sembahyang pun tak setuju ajaran Islam. Hidup bu dengan sama-sama tak sembahyang. Musim-musim tertentu pakai debu. Tak sembahyang, hati kan rambut ekor pun bu sama. Yang ketum pun bu sama. Hak suruh sembahyang dalam masjid, di masjid pun bu sama, tu imam pun bu sama, ikut pun. Kita sembahyang kena beza dengan orang tak sembahyang. Orang tak sembahyang, tak cari agama ajaran Allah, tak faham ajaran Allah, kerana dia tak baca dalam sembahyang. Bila kita baca bacaan dalam sembahyang, setiap bacaan yang kita baca daripada qiyam, rukuk, i'tidal sampai bagi salam, menyeru orang yang baca itu sebagai taat hukum Allah.
Kita kata Rabbiyal A'la, Tuhan aku maha tinggi. Allah Ta'ala kata tak cukup kamu sebut aku tinggi, kamu kena tinggi ajaran aku. Karena aku sebut, Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah bagi wahyu suruh habaq kepada umat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak boleh sesuatu ajaran lain yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Orang yang baca Rabbiyal A'la, dia mesti meninggikan ajaran Islam di setiap masa dan tempat, dalam semua bidang yang dia ceburi. Bila Islam ada ajaran dia di sini, aku tak boleh tolak kerana aku baca dalam sembahyang dulu. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dalam ayat lain kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ketika sahabat pulang dari peperangan Uhud, mereka merasa mereka menghadapi kekalahan. Allah Ta'ala kata wala tahinu, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Wa antumul a'laun, kamu tetap tinggi. Walaupun kamu pergi perang, kamu tewas seketika, sebahagian mati syahid. Sayyidina Hamzah jadi sayyidul syuhada. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu seorang hartawan di Mekah yang pakai segak, bila mati pakaian tak ada selai, tutup tak habis. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Dalam peperangan Badar dia pegang merah, dalam peperangan Uhud dia mati. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala kata jangan sedih, jangan kamu merasa lemah, kamu tetap tinggi. Pasal apa? Pasal kepada kamu ada iman. Kita yang baca sedemikian, Allah nak angkat kita setelah sembahyang dan dalam sembahyang. Bila kita laksana apa kita baca dalam sembahyang, kita kata Allah maha tinggi. Yang menyebabkan seorang itu tinggi bila dia jadi orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam. Quran kata sedemikian, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tinggi macam kamu baca dalam sembahyang. Dan kita kata Rabbiyal A'la dalam ayat Quran Allah, antumul a'launa, dengan perkataan a'la juga, cuma dia tambah wawu di ujung menunjuk kepada ramai. Kamu semua mesti akan jadi orang yang tinggi. Siapa yang tinggikan kamu? Bukan makhluk, Allah Ta'ala tinggikan kamu. Allah Ta'ala angkat darjat kamu. Syarat dia satu, in kuntum mu'minin, bila kamu jadi orang beriman. Bila kamu jadi orang yang duduk dalam keimanan. Orang beriman ini, kita sebut hari itu, dia mencari berkah. Orang kafir dia cari seronok. Orang kafir hidup dunia fikir nak seronok semacam masa, tak cara halal haram, tak cara dosa pahala, kerana lepas tak kenal Islam. Tapi orang mukmin dia tazawwaju, siang malam dia cari berkah. Orang mukmin cari berkah. Kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-uqala'u salasatun. Orang cerdik ini tiga. Cerdik menurut agama, bukan cerdik menurut orang. Kamu cerdik menurut makhluk. Orang cerdik ini tiga. Man taraka dunya qabla an tatrukahu, wa man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, wa man arda khaliqahu qabla an yalqahu. Orang yang cerdik, paling cerdik atas muka bumi, kata dalam kenyataan tersebut, kata silap yang kata Imam Yahya Ar-Razi, salah seorang tokoh tasawuf al-sufi. Dia kata yang pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, orang yang membina akan kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur itu. Sebelum masuk kubur, buat kubur. Bukan pergi buat kubur. Kita siapkan diri kita dengan iman dan amal soleh yang banyak-banyak untuk kita masuk duduk tempat indah dalam kubur kita. Itu maksud orang yang membina kubur sebelum masuk kubur. Yang ketiga, orang yang menjadikan penciptanya redha kepadanya sebelum dia bertemu dengan pencipta itu. Sebelum kita mati jumpa Allah, kita jadi Allah redha kat kita siang malam. Kita mencari keredaan Allah sebelum kita berjumpa Allah. Sebagaimana sahabat dapat sedemikian. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum
Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Para sahabat ni rukuk, sujud, buat baik semua mengharap limpah kurnia dan keridaan Allah. Tiga sifat ni kata Imam Yahya Ar-Razi ada seseorang dan dia orang paling soleh. Namun satu, dia tinggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Kerana kita lama mana pun kita bermuamalah memiliki dunia, kita mesti tinggal dunia. Sebagaimana kenyataan Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap manusia atas muka bumi, ma min ahadin fil ard, tidak ada seorang yang lahir atas muka bumi melainkan dia merupakan tetamu, dan harta yang dia dapat merupakan pinjaman yang akan diberikan kepada miliknya. Kita duduk di dunia, kita tetamu. Harta kita dapat, kita pinjam. Tetamu murtahilun, tetamu mesti pergi tinggal tempat dia, singgah. Dalam masa yang sama, harta itu mesti, harta pinjaman mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kata oleh Imam Yahya Ar-Razi, kamu kena tinggal dunia tinggal kamu. Macam mana nak tinggal dunia sebelum dunia tinggal kita? Jangan sampai dunia itu menghalang kita daripada melakukan bekalan akhirat. Cari dunia sampai tak ada semayang, cari dunia sampai tak ada mengaji, cari dunia sampai tak ada buat ibadat, berarti dia tak tinggal dunia. Cari dunia sampai dia masuk dalam semayang, tengah semayang dia ingat dunia, terlupa doa qunut. Tadi saya terlupa doa qunut. Kau ingat apa tu? Terlupa doa qunut. Dengar orang tengok subhanallah, tinggung lah. Nak patah balik pun bertinggung lah. Akhirnya sujud sahwi. Sujud sahwi tu makmum jadi ikut lah. Ada yang ikut dan belah balik kan, apa saya tak ada balik tengok. Dunia sampai kacau semua ibadat kita. Tak ingat dunia siang malam. Jangan sampai jadi begitu. Tinggallah kamu akan dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Dalam surah Yunus ada ayat kata, perumpamaan dunia ini seperti mana ma'in anzalnahu minas samai faqtalwa bihi nabatul ardh. Seperti mana air hujan yang Allah turunkan atas muka bumi, lalu air hujan itu bercampur dengan tanah, dan tanah itu menjadi subur, menumbuhkan tanam-tanaman, mimma ya'kulun nas wal an'am, menumbuhkan tanam-tanaman yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang. Tumbuh rumput, kambing makan, lembu makan. Tumbuh musangking, manusia telan musang. Tumbuh buah rambutan, manusia makan. Tumbuh pokok ketum, manusia hidup. Tumbuh pokok padi, kita makan nasi. Tumbuh tanam-tanaman yang menyukakan pemilik dia, menyukakan manusia. Tumbuh padi, kita suka. Lepas ni padi kita masuk kenam, kita dapat ketui duit. Tumbuh durian musangking, kita suka. Kalau kerah tak berjatuh, banyak pun dapat duit. Makan tak nak makan. Takkan satu dusun naik durian kita telan seorang tapi yang sama. Makan tu bukan masuk ICU tu ya. Saya pergi ceramah mengajar di Bukit Tangga, di Pajang Durian. Kalau tu kata aku, kau boleh makan. Makan durian 15 hari, ubat 30 hari. Makan durian, lepas tu kena pergi cucuk lah. Ubat main durian. Jadi bila kita tanam tanaman, hujan Allah Ta'ala turun hujan menyebabkan subur. Bila subur, tumbuh tanam-tanaman, sehingga tanam-tanaman itu menjadi indah. Hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara fa asbaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Ketika mana tanam-tanaman yang subur dengan air hujan yang kami turunkan, yang Allah turunkan itu, sehingga jadi cantiklah bumi itu dengan tanaman yang terhias indah itu, maka pemilik tanam-tanaman itu menyangka dia akan dapat menuai tanam-tanaman itu. Contoh mudahnya tanam padi ya, kita bendang banyak, kita pun tanam padi, betul bilang hari.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cabut rumput lah, semua racun lah, tabuk baja, racun pun macam-macam. Natang halu makan pun macam-macam. Mai ini saya tak tahu lama tak pernah boleh benda. Yang saya tahu racun ada macam-macam jenis. Baja macam-macam bubuk. Jaga. Ada siang malam masuk dalam benang. Cina tengah malam masuk benang. Dia tak boleh dengan Isya. Siang malam lebih. Pasal apa? Nak bagi pagi dapat banyak. Melayu kalah dengan Cina tu. Melayu masuk sat rehat banyak. Masuk sehari rehat seminggu. Cina yang rajin. Pasal dia tak ada waktu nak mati dohong, tak ada. Habis nak mati makan. Lepas tu bagi Cina orang lebih daripada Melayu. Cina bekerja pula. Bukan Cina pula. Bukan Cina kakak, Cina Islam pun jenis bekerja pula. Kita pinu negara Cina hak Islam. Oh, dia pun bekerja kuat. Sungguh-sungguh bekerja. Makan pun kuat. Kita menyerah nasi emak semua. Mereka menyerah laksa seriuk. Mampu sama-sama periuk. Laksa teng. Bukan kota teng, laksa teng. Atau tu dia Cina orang kuat pun. Tak apa, dia bekerja kuat. Bangsa dia kuat tu. Jadi Islam pun bekerja kuat. Jadi Cina tak Islam pun bekerja kuat. Cina tak Islam, penipu pun kuat juga. Kadang kita pilih, kita kenal orang Cina. Tak apa, dia tak Islam, tapi simpan 20. Dia tipu kita pun, kita tak apa sama bahasa kalah semua. Jadi Cina buat benang, Melayu buat benang, kadang-kadang kalah Melayu. Setelah 6 bulan, padi yang kita tanam tadi membesar, menguning, masak elok, kita pergi cari tukir mesin padi. Kita nak mengerat sendiri, nak mukul sendiri, tak ada. Tung pun tak ada, tung padi pun tak ada. Dulu tak apa, ada tung padi, mukul itu, letih tunjuk tepi tung, letih lagi, pun dalam tung. Lah ni orang tak kenal. Orang muda zaman lah tak kenal tung padi. Tak kenal apa anak. Saya pun tahu sebut ya, orang hidup punya tahu anak saya pun tahu. Saya pergi ziarah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, hafizahullah taala, ulama besar dunia yang karang kutub sitah Bukhari Muslim habis, baru cetak satu, 5 lagi belum cetak, saya dapat satu. Safwatul Tabasir, Mukhtasar Ibn Katsir, kitab hadis, kitab tafsir, sekarang banyak. Saya saya masuk dalam rumah dia, minum yang kopi. Dia tunjuk bawah dia, tengok di bawah. Apa? Tung padi, replika tung padi. Dia kata aku kemarin dulu duduk dalam rumah, berasa nak berkulak tak atas meja. Tak. Tak tahu hang mai ziarah aku. Ni orang Kedah pergi aku ni, betul pisang Kedah masa tu. Almarhum Ustaz Rizal. Dia main berlawan di Kedah, ceramah, jumpa Betul tak ada lambang tung padi. Dah besar ni. Jadi buat dalam bentuk tung padi. Dia boleh lah tungkar Jawa ya. Berarti hari ni kalau pasal nak ukur tak atas meja, nak hias meja dia. Tak orang Kedah mesti lah. Saya ni. Kenal apa ni? Awak tak kenal. Tung padi. Memang tung padi. Lama saya mahu dia kena yang kopi rumah, betul balik. Bulan puasa tu lepas saya berziarah ni. Jadi tung padi orang Allah, kalau orang Allah tak kenal. Melainkan mengaji dalam buku lah. Tak ada lah. Akhirnya padi yang kita dapat lah ni, pagi mesin padi lagi. Kita pun pergi cari tukir mesin. Tukir mesin ni, dia nak terima duit mesin padi. Dia kata, Ustaz nak tengok dari kalender. Macam Ustaz kan, orang nak pergi ceramah, kena buka kalender. Hari kosong. Dia pun kena buka kalender tak? Ustaz mesin padi. Tak mana hari kosong nak pergi padi tak? Dia pun tetap hari. Okey, hari sekian 24 hari bulan 11 hari Selasa saya akan pendek pagi. 2-3 hari tak ada penuh. Sana sini benang pagi hari Selasa. Kita kata tak apa, Selasa memang tangan aku tak boleh sendiri pagi 2 banyak ulung. Akhirnya kita pun
balik dia bilang hari-hari pergi tengok padi kita. Masak elok dah berapa puluh ribu pun dapat negeri ni banyak puluh-puluhnya, ratus-ratus ni padi pun. Kali dia masuk ni kawasan ribu-ribu ni tak sikit lah. Kita kat di Indonesia berjuta kan. Kita duduk syok tangkap gambar. Lah ni pula handphone Samsung. Dia handphone kuih lama, kuih canggih. Boleh ambil pun dalam gambar, hantar kat dia balik. Terbual yang digambar pun dalam WhatsApp. Hantar ni pagi terbual boleh kan. Hantar kat anak dan menantu dia. Masuk dalam family dia. Tu dia pagi terbual. Hantar dengan ni apa, handphone Samsung. Bukan Samsung. Adik-adik pakai tengok pasal apa? Tok Wan aku gembira pagi dia nak ambil hari Senin, hari Selasa ni. Banyak mana dia dapat. Kita pun hantar ke Tok Wan. Tok Wan jangan hantar gambar saja. Lepas pagi dapat hantar zakat. Hantar gambarnya dia apa? Lepas pagi Tok Wan kena ingat ada zakat. Zakat tu kena hantar. Hantar ke apa? Hantar kat mana kena. Bagi kat cucu boleh tak? Dalam kitab kata tak boleh bagi zakat kat cucu. Kacau lah. Aku dah bagi kat cucu aku zaman ni. Minta boleh. Jangan bagi kat cucu. Yang bagi kat kami. Bagi zakat kat cucu dia kata tak boleh. Dalam kitab. Pasal apa? Pasal cucu ni anak kepada anak kita. Kita bagi zakat kat anak kita, kat bini kita. Tak boleh macam masuk poket sendiri. Nanti saya tengok nas matan yang kata tak boleh. Baik. Bila sampai hari dia, esok nak hari Selasa, Tok Wan pergi tengok pagi ya. Pagi pergi tengok, tengah hari tengok, petang tengok. Pasal apa? Hari Isnin pergi tengok hari terakhir. Pasal apa? Esok isi lagi dah nak masuk. Pukul 6 petang hari Isnin dia pergi tengok dengan gembiranya, bahagianya. Pasal apa? Aku dah dapat duit. Balik rumah tidur, mimpi pagi masuk. Sampai masuk dalam mimpi dia. Masa dia tidur tengah malam Selasa tu, Allah Ta'ala hujan lebat. Tenggelam dalam bongkok. Tenggelam dengan pagi-pagi dia sekalian. Kebah hari. Hak dia tu harap nak dapat 100 gundi, tinggal 10 gundi. Dia gerak turun. Nak bayar misi pun tak dapat. Ketika itu dia sedih. Pasal apa? Duk himpun, duk tunggu, belah, elok. Sampai hari nak terima jahanam. Tu satu cara. Tapi cara tu ada juga sikit. Kalau kena cara yang kedua, dia tengah duk tidur tengah malam Selasa, ada orang gila pergi isap rokok jauh tu. Lepas tu hadis dia tuk untung rokok, masuk dalam rokok padi, terbakar, habis. Semua padi dia terbakar. Ketika itu esok dia pergi tengok biji padi pun tak dapat. Kemarin boleh kan duduk hari ni. Rebah boleh kan? Ambil sikit. Hari ni bukan rebah, terbakar. Semua terbakar, tak dapat apa. Maka ketika itu dia pun amat bersedih. Benda dia himpun 6 bulan. Dia jaga 6 bulan dengan harapan setelah 6 bulan aku boleh terima duit banyak untuk aku manfaat. Tiba-tiba Allah pisahkan dia dengan benda yang dihimpun. Macam kemarin hari Senin tak ada apa, hari ni aku tengok terbakar habis. Itu perumpamaan Quran sebut dalam surah Yunus. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila bumi itu menjadi indah dengan tanaman-tanamannya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, pemilik tanaman itu menyangka dia boleh tuai, boleh ambil. Ataha amruna lailan aw nahar, kami datangkan perintah kami di malam ataupun siang hari. Fa asbaha, maka jadilah tanaman itu seolah-olahnya ia telah dituai, ka'allam tarna bil ams, macam kemarin tak ada. Dengan arti Quran apa? Kita himpun duit berlambat-lambat sampai satu masa kita mesti berpisah dengan duit kita. Sama ada berpisah itu kawak balas duit kita ataupun kita meninggal dunia. Kita buat benda banyak-banyak sampai satu masa Allah Ta'ala akan pisahkan kita dengan duit yang hasil dari benda yang kita pelihara, jaga tersebut. Sama ada dengan duit tu hilang jahanam, benda padi kita rosak ataupun kita mati sebelum ambil padi. Itulah perumpamaan dunia. Kita himpun duit dalam bank tu tengok
Daripada 10 naik 100, daripada 100 naik 1000, daripada 1000 naik 1 juta, 1 juta naik 10 juta. Sampai satu masa tak ada guna kita mati. Kita berpisah dengan duit itu. Kita jadi postman yang jadi tukang pengalir wang itu kepada anak bini kita. Depa, duit depa sekarang kita tolong jaga. Kita tolong jaga hak orang. Sampai kita cari kita tak ada nak pergi sembahyang, cari kita tak ada mengaji, bukan kita nak guna, kita guna sebahagian. Kita tolong jaga hak orang. Buktinya duk himpun sampai masa malaikat Allah hantar malaikat maut. Ketika itu kita berpisah dengan harta yang kita himpun. Kita tekak himpun tapi tak boleh guna melainkan sini. Kita tekak tanam padi tapi tak boleh ambil padi dengan sebab Allah datangkan perintahnya. Yang dalam Quran sebut perintah itu berlaku kepada pokok padi, berlaku kepada pokok yang kita tanam. Sama ada perintah itu berlaku kepada pokok jahanam kita tak boleh ambil, atau berlaku kepada kita mati kita tak boleh guna. Semua yang kita himpun kita akan berpisah. Maka jangan sampai kita himpun sampai tak cari pahala. Himpun dunia, tanam, buat benda sampai tak sembahyang, jaga pasal malam sampai tak sembahyang maghrib. Cari duit tak kira halal haram, cari ilmu sampai cari dunia sampai tak ada mengaji. Beli TV sampai tak ada baca Quran, tengok TV Quran tak baca. Lepas hantar WhatsApp, ada seorang pemuda umur 17 tahun. 17 tahun hidup dalam kubur. Dia kata anda menyangka pemuda itu hidup di tepi kubur. Tak, dia bukan hidup di kawasan kubur, tapi dia hidup di dalam kubur itu sendiri. Duduk dalam kubur 17 tahun. Siapa yang masukkan dalam kubur? Ibu bapa dia yang masukkan dia ke dalam kubur. Selama 17 tahun dia makan dalam kubur, dia minum dalam kubur, dia tidur dalam kubur. Sampai satu masa umur dia 17 tahun, Pok dia nak sambut birthday, nak sambut hari jadi dia. Mak pok dia orang kaya, hartawan, rumah banglo besar. Lepas tu pok dia kata dia, mak dia kata dia, hari ni hari jadi kamu yang ke-17. Kamu nak minta apa? Kat mak dengan ayah. Mak nak makbul permintaan kamu. Budak tu kata saya nak minta satu kat mak ayah. Saya tak mau dah hidup di dalam kubur. Saya nak duduk di tempat yang bukan kubur. Mak dia pelik, ayah dia pelik. Ish, duduk dalam rumah aku, rumah banglo besar, duit banyak, makan macam-macam. Dia kata tak mau duduk dalam kubur. Awak nak tahu? Saya dengar orang baca kitab. Rasulullah kata rumah yang tak ada baca Quran dalam dia macam kubur. Saya hidup 17 tahun tak pernah dengar satu huruf mak ayah baca Quran, tak pernah dengar satu huruf mak ayah ajak saya baca Quran. Saya dengan mak sedang duduk dalam kubur, Rasulullah kata. Sekarang saya nak keluar daripada kubur, mak pak pun nak keluar daripada kubur. Kita terangkan rumah kita dengan cahaya Al-Quran, baru kita faham boleh betul macam kubur. Aku dah kata kubur betul di jalan. Akhirnya dia ubah kehidupan dia. Jadi kalau rumah kita tak ada ibadat dalam tu, sembahyang 5 waktu tak cukup, sebenarnya kita duduk dalam kubur dan kita adalah orang mati yang sedang berada dalam kubur. Sebagaimana kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, la tujalisul mauta fatamuta qulubukum, qalu wa mal mauta ya ruh Allah, qala al muhibbuna lid dunya ar-raghibuna fiha. Jangan kamu semua duduk dengan orang-orang mati. Kalau kamu duduk dengan orang mati, hati kamu akan mati. Siapa itu orang mati? Wahai Nabi Isa, orang yang cinta kepada dunia, gemar kepada dunia. Jadi kalaulah kita duduk dalam rumah, jadikan rumah kita itu tempat beribadat sama. Sembahyang sunat bagi ada dalam rumah, sembahyang fardu pergi masjid surau. Baca Quran bagi ada dalam rumah. Tak ada tak arti baca Quran, dengar Quran dalam rumah. Pasang kaset-kaset Quran supaya rumah kita tidak menjadi kubur. Rasulullah kata la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu itu umpama kubur. Jadi dalam pernyataan tadi dia kata apa? Tinggallah dunia sebelum anda meninggalkan dunia. Maksudnya dunia jangan sampai masuk dalam hati kamu, jadi duduk di tangan kamu. Tak apa. Kamu boleh pegang geran tanah, kamu boleh pegang kunci kereta, kamu boleh pegang
buku bank, kamu boleh memiliki dunia sebanyak mungkin berbilion-bilion, tapi dia tak masuk ke dalam hati, dekat ada di tangan, dan kamu urus menurut arahan hati kamu yang taat. Hati kamu yang mulia akan mengarahkan tangan kamu untuk menguruskan wang tersebut cara halal, cara baik. Kerana Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu apabila pemiliknya orang yang baik. Bila kita jadi orang baik, hati kita baik, kita akan cari cara baik, kita akan urus harta dengan cara yang baik. Kalau hati kita jahat, kita jadi orang jahat, harta kita dapat cara jahat, urusan harta cara jahat. Hati itu pengarah kepada segala tindakan kita. Maka hati perlu diperbaiki. Hati akan baik bila masuk dalam hati itu keridaan Allah, kecintaan Allah, ingat pada Allah. Allah kalau yang masuk dalam hati, perasaan cintanya kepada Allah, perasaan takutnya kepada Allah bila masuk dalam hati, keluar dunia. Yang dia masalah dunia masuk dalam hati, maka rosaklah seseorang. Maka tinggallah dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Tinggal dunia dengan hati, jangan bagi dunia masuk dalam hati kamu. Dunia dekat duduk di tangan kamu sebelum dunia meninggalkan kamu. Jadi kita memiliki dunia, kita mesti tinggal dunia sampai satu saat Allah akan pisahkan kita dengan duit kita. Allah akan pisahkan kita dengan tanah kita, dengan dusun kita, dengan bini, dengan lelaki, dengan anak, dengan kereta, dengan rumah, semua tu kita akan pisah. Kita dah sangka nak boleh guna lagi, nak boleh guna lagi kereta aku, nak boleh guna lagi tanah aku, nak boleh dapat lagi duit aku. Tak ada nak guna, boleh ke orang. Kereta orang ambil, duit orang ambil, rumah orang ambil, semua orang ambil. Aku tukang himpun saja bagi ke orang. Kalau orang terima tu bagus, ketahuan tak apa. Dapat tu tak bagus, tak ketahuan. Duit kita himpun elok-elok banyak-banyak, dia ambil main judi. Dia ambil pergi tikar nombor ekor. Dia ambil duit tu pergi buat cara haram. Tak terpakai, kita pulun sungguh-sungguh, dia judi dalam benda tak ketahuan. Kalau kita tinggal anak bini yang tak ketahuan, yang tidak bertakwa, kata Sayyidina Luqman, wahai anakku, ketahuilah bahawasanya dunia ini merupakan lautan yang luas yang dalam. Jadikan kapal untuk kamu berlayar di dalam lautan itu. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapal itu jadi takwa. Takwa itu sebagai kapal. Kata Sayyidina Luqman kepada anaknya dalam pernyataan Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua dia kata apa? Yang pertama, tinggallah dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Antadruka dunya qabla an tadrukahu. Yang kedua, waman bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Orang yang cerdik, orang yang membina kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur itu. Kita semua akan masuk dalam kubur. Al-qabru baitun wa kullun nasi dakhiluhu. Kubur itu umpama satu rumah, tempat yang mesti dimasuki oleh sesiapa sahaja. Sebelum kita masuk dalam kubur, kita buat kubur siap-siap. Tu orang sekali. Macam mana kita buat kubur siap-siap? Kubur adalah taman yang indah bagi orang yang baik. Maka kita tanam tanaman yang indah dalam kubur itu. Kubur merupakan tempat yang terang, yang bercahaya bagi orang yang baik. Maka kita siapkan cahaya siap-siap untuk kita masuk dalam tempat itu. Macam kita nak masuk ke rumah ni tak? Kita buat rumah, nak masuk dulu bulan depan. Elektrik tak ada, takkan kita masuk dulu? Dah masuk dulu dah. Elektrik tak ada, ya ambillah gelap ni. Nanti ada masa masuk. Tentu sebelum kita masuk dalam rumah, kita pastikan ada elektrik, wiring dulu, bubuh kipas angin, bubuh aircon kalau nak bubuh apa lampu, bubuh pelita pula lampu. Baru rumah tu sempurna ya, pagar pun ada kunci, kita masuk dulu. Kalau rumah yang kita nak masuk dulu tu baru ada dinding dengan bumbung, elektrik tak ada, pintu pun tak ada, kalau ada pun kunci tak ada, kita tak main duduk, masuk tengah tidur kawang main. Kita nak masuk dalam rumah, kita pastikan rumah kita sudah mempunyai kelengkapan asasi. Ada dapur untuk kita masak, ada tandas untuk kita buang hajat, ada bilik untuk kita tidur, ada elektrik untuk kita menggunakan keperluan ketika masa yang perlu, seperti lampu, seperti kipas angin. Kalau tegak buat rumah, apa pun tak ada, kita tak main masuk dulu, gelap tak ada apa.
Seperti mana di dunia ini kita nak sewa satu rumah, kita nak duduk dalam satu rumah, kita pastikan kelengkapan dalam rumah tu ada, supaya kita tak duduk tak ada masalah. Maka demikian juga kubur kita nak masuk, kena ada kelengkapannya sesama. Kelengkapan tu kena cari di sini. Kita terima di sana. Binalah kubur anda sebelum anda masuk dalam kubur. Jadi bina dia dengan apa? Bittaqwa, bil iman wal amal salih. Dengan iman dan amal salih. Karena hadis kata yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Seseorang itu bila mati yang ikut mayat dia 3. Keluarga, harta, amalan. 2 balik. Keluarga balik, kawan dia balik, ponakan dia balik, jiran dia balik, harta dia balik, kereta dia balik, motor dia balik. Kita mati, orang bawa mayat kita pergi kubur, kereta kita pergi sekali, motor kita pergi sekali. Tapi bila orang tanam kita dalam kubur, mereka tak tanam lagi yang kereta kita sayang. Kita masa hidup sayang ke kereta, debu kita basuh, nyamuk ketik kita tampak, nyamuk ketik kereta aku. Sayang kereta kita. Mati orang bawa kereta pergi kubur, betul orang balik kereta. Orang tak tanam dengan tuan. Kereta kita pergi kubur balik, adik-beradik kita pergi kubur balik. Yang pergi kubur tak balik ialah amalan kita. Amalan kita masuk dalam kubur. Kalau amalan kita baik, akan menjadi kubur yang indah. Kalau amalan sebaliknya, akan menjadi hufratan min hufarin nar, akan menjadi lubang kawah api neraka. Api dalam kubur. Rasulullah bersabda, Nabi SAW bersabda, al-qabru imma rawdatan min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin nar. Kubur itu sama ada jadi taman syurga ataupun kawah api neraka. Jadi pastikan kita membina kubur sebelum masuk dalam kubur. Yang last sekali dia kata wa arda khaliqahu, menjadikan penciptanya redha kepada dia qabla an yalqahu, sebelum dia berjumpa dengan pencipta itu. Sebelum kita mati jumpa Allah, kita kena jadikan Allah redha kat kita. Siapa yang Allah redha? Orang yang redha Allah sebagai Tuhannya. Orang yang redha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Allah yang orang yang redha Islam sebagai cara hidup dia. Orang ni bukan dekat dapat keredaan Allah di dunia, tetapi Allah bagi kepada dia kemanisan iman. Berdasarkan kepada hadis yang berbunyi, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan." Akan merasai kemanisan iman itu orang yang ada 3 sifat pada dia. Yang pertama, redha Allah sebagai Tuhan dia. Yang kedua, redha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang ketiga, redha Islam secara lengkap sebagai cara hidupnya. Wa bil islam dinan, Islam sebagai panduan hidup dia. 3 sifat ni ada pada seseorang. Dia jaga sungguh-sungguh, dia semai sungguh-sungguh, dia baca sungguh-sungguh, dia buat vitamin sungguh-sungguh, dia akan dapat ta'mal iman, kemanisan iman yang tidak dirasai oleh orang biasa. Lalu kita sujud, disebutkan di sini kena merendah diri kepada keagungan Allah. Maksudnya sujud tubuh badan disertakan dengan hati kita sujud kepada Allah. Hati yang sujud kepada Allah akan melahirkan dia tunduk patuh kepada ajaran Allah di luar sembahyang. Kerana dia tak sujud tubuh badan saja, tetapi hatinya juga patuh kepada tunduk kepada Allah, yang dikenali sebagai sujudul qalbi, sujudnya hati, sebagaimana yang dibicarakan dalam kitab tasawuf. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, aku terima, hadis Imam Muslim, aku terima wuduk dengan sempurna, kemudian dengan kerendahan hati, dia semayang dengan kerendahan hati dan tunduk kepada Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sebelum itu. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil gugur dengan wuduk, dosa kecil gugur dengan semayang, dosa kecil gugur dengan puasa Ashura, dosa kecil gugur dengan puasa Arafah, dosa kecil gugur dengan kita melangkah ke berulang-alik ke masjid. Di masjid gugur dosa. Ada kitab nama dia Bisyaratul Mahbub bima tukaffiru minad dunub, lebih kurang maksudnya. Bisyaratul Mahbub, berita kepada orang yang dikasihi tentang amalan-amalan yang boleh menggugurkan dosa. Karena Imam Syuuti rahimahullah
Ada kitab tajuk dia tentang beberapa himpunan amalan yang menggugurkan dosa. 30 lebih amalan yang menggugurkan dosa dengan amalan-amalan tertentu. Antaranya berwudu, antaranya pergi sembahyang jemaah dan sebagainya. Jadi dia kata sini, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sebelum itu selagi dia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar dia tak cukup dengan amalan, tapi disertakan dengan bertaubat. Dan hal ini berlaku sepanjang masa. Hadis Imam Muslim. Imran mengatakan, yang ini tak ada sambung, kita sambung akan datang pula. Masa tidak mengizinkan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Belakang. Tak ada. Sahkah wudu yang bercampur mazhab? Masalah ni. Dia masalah dia mazhab Syafi'i itu pun dah sempurna. Ada ulama yang buat kajian tentang mazhab-mazhab dan menyatakan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ni kalau nak banding dengan mazhab lain 80% dia lebih kuat di sudut dalil dan lebih tinggi. Jadi yang penting wuduk yang kita lakukan itu berpandukan kepada panduan yang disebut oleh para ulama dan berdasarkan kepada hadis. Jadi soalannya umum, wuduk dengan mencampur mazhab. Maksud mencampur mazhab ni macam mana? Dalam kitab Boyah Muzasyirin atau dalam sebahagian kitab kata, kita nak batal wuduk menurut mazhab Syafi'i, kita mesti ambil wuduk cara mazhab Syafi'i. Jangan ambil wuduk mazhab Syafi'i, batal Hanafi. Jangan. Nak batal cara Hanafi, ambil cara Hanafi. Dia satu set. Semayang tu. Jadi ada mazhab, kalau keluar darah batal semayang, batal wuduk. Mazhab Syafi'i keluar darah tak batal wuduk. Tapi kena ambil cara sedemikian. Jadi dia tak boleh ambil cara Syafi'i, batal cara Maliki. Dia tak boleh cara sedemikian. Jadi seeloknya kita menumpukan kepada mazhab yang kita lakukan. Kalau kita cara nak batal cara Hanafi, kena sempurna cara Hanafi. Nak batal cara Hanbali, cara Hanbali. Jadi kalau ikut dua mazhab, menyapu kepala hukum dia wajib secara keseluruhan, seperti mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali. Mazhab Maliki dengan Hanbali menyatakan sapu kepala tak ada sikit, kena semua. Mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hanafi sebahagian sudah memadam. Cuma kita sikit pendapat, Hanafi kena 1/4 kepala, 1 tapak tangan. Jadi sekiranya kita nak batal cara Hanbali, wuduk mesti cara Hanbali, mesti kena sapu semua kepala. Kalau kita wuduk cara lain, batal cara lain, itu tidak digalakkan. Kerana kadang-kadang dia akan pilih yang mudah. Mudah tu tak apa boleh. Dia akan takut bimbang masuk dalam yang diistilahkan oleh ulama talfiqul madhab. Talfiq ni dia hanya pilih yang mudah-mudah. Tan sembahyang aku pilih kata kalau baca bismillah, mazhab Maliki. Tan batal wudu aku ambil cara mudah. Di kelas mudah-mudah semua. Apa-apa semua. Lepas bagi salam aku pilih tak boleh zikir marah. Tak zikir terus bagi salam belah balik terus. Dia cari yang senang-senang. Perak-perak dia tak mau. Memilih yang mudah-mudah tu tidak dibenarkan dalam istilah fiqh, dipanggil talfiqul madhab. Kalau saya berjemaah dengan imam seorang perempuan, saya seorang perempuan berjemaah dengan imam perempuan, kedudukan saya di sebelah kanan imam kan? Ini saya bisa dengar lagi dong. Jadi saya tengok kita lagi pasti. Kalau sama perempuan macam lelaki, ya sama lelaki sebelah. Tapi jangan belakang sangat, belakang sikit.
Sebab kalau perempuan sama-sama perempuan sembahyang jemaah, saya sebut dah tu, imam di depan sikit lah, 1-2 tapak lah. Dahi tak boleh tutup dengan telekung. Kalau tapak tangan tutup dengan telekung, sah tak solat? Itu sah. Yang wajib guru terbuka tu adalah dahi. Telur kura-kura boleh dimakan tak? Sudah. Telur ayam dah tak ada, mau cari telur kura. Ni telur ayam banyak bila masuk dalam hutan. Apa? Cari telur kura kalau sedap. Ada seorang hamba Allah, dia cari telur kura, balik nak pergi bini dia marah, hambat pula. Jangan duk guna payuk aku. Orang beli payuk mahal, apa pergi telur kura. Lah kali dia buat je lah, pergi cari tim minyak gas. Tak dapat, tak tim minyak gas pun banyak, pergi telur kura dan tim minyak gas. Sebab bini dia tak guna payuk. Jadi soalannya, telur kura boleh dimakan. Tolong jelaskan telur apa yang boleh dimakan dan telur apa yang tak boleh dimakan. Dia ada formula dalam kitab fiqh. Kita mengaji dalam kitab Hidayatus Salikin dan sebagainya. Dia sebut seseorang yang pi sembahyang Jumaat pada waktu yang pertama diberikan pahala seumpama mengorbankan seekor unta. Pi masa yang kedua macam seekor lembu. Pi masa yang ketiga macam seekor kibas ataupun kambing. Pi masa yang keempat macam seekor ayam. Pi masa kelima macam telur ayam. Macam mengorbankan telur ayam. Ada kitab hadis dia kata masa keempat macam mengorbankan seekor itik. Yang kelima macam mengorbankan seekor ayam. Yang keenam macam mengorbankan telur ayam. Baik. Masa 1, 2, 3, 4, 5 tu bila? Menurut 3 mazhab daripada pagi, Syafi'i, Hanafi dengan Hanbali, bahagi 6 mazhab. Daripada topik matahari tu, api awal dapat macam unta. Pukul 8 pagi dapat unta. Siapa habis dengan imam pukul 8 pagi? Tu imam pun tadi, makmum pun tadi. Tu siap pun tidur ni. Jadi pendapat tu lagi awal lagi banyak pahala. Lah ni kita jarang jumpa orang habis sembahyang Jumaat awal. Menurut mazhab Maliki dia cara dekat dengan sembahyang. Hak-hak tu. Dia dekat sikit. Tak lagi awal. Jadi yang penting kalau kita pergi sebelum khatib berkhutbah, khatib naik, kita dapat pahala tadi. Awal saya terletak kepada lagi awal lagi banyak pahala. Paling kurang setelah khatib dah mula khutbah, telur ayam kita dapat. Jadi kata ulama, hadis kata seperti mengorbankan telur ayam tadi, maka dalam bab memakan telur binatang disebutkan bahawasanya selagi mana telur binatang itu tidak memudaratkan, maka ia adalah dihalalkan walaupun mak kepada binatang itu tak boleh dimakan. Contoh, telur penyu. Telur penyu orang makan, penyu orang telan. Penyu lari masuk lep, tak boleh tunggu. Kalau orang makan juga kacau. Jadi telur penyu boleh dimakan, penyu tidak dimakan. Hidup dua alam, lep dua dalam. Jadi sebagaimana telur penyu kita makan, penyu kita dah makan, maka telur kura kalau tidak memudaratkan boleh dimakan. Kalau telur binatang itu memudaratkan seperti telur ular, kita tengok ular, telur mana dia pergi dia makan, kita masuk kubur terus makan telur ular. Macam mana telur racun? Telur cicak tak kenyang pun. Binatang yang telur dia ada racun, yang tu tak boleh. Tapi kalau tidak beracun, tidak mudaratkan, dibolehkan. Itu secara umum yang disebut dalam kitab Al-Aqimah wal Dhabaih. Ketika membicarakan tentang hukum memakan telur binatang. Kenapa kita boleh makan telur kura tapi tak boleh makan kura? Bolehkah seseorang wanita ketika mengambil wudu dia berkemban? Adakah sah wudunya? Terima kasih. Sah, hukum dia sah. Yang penting jangan berkembang di khalayak ramai.
panjang ni sebenarnya ni. Ya, semuka. Nanti saya jawab lagi. Panjang lah. Nak baca ni memakan masa. Ni bab pusaka kan, bab wasiat dia kau. Juga seorang perempuan yang siapa yang berat kata harta peninggalannya adakah rumah itu pulang kepada suaminya. Oh, dia ada pembahagian dia bila seorang tu mati. Dia ada orang yang boleh terima, ada yang faraid, ada yang secara asabah dan sebagainya. Bila seorang isteri meninggal, harta pi ke lelaki dia, pi kepada mak dia, pi ke ayah dia, pi ke anak-anak dia. Jadi suami dapat sekian. Suami, kalau si isteri itu meninggal, si isteri itu ada anak, suami dapat 1/4. Kalau si isteri itu tak ada anak, suami dapat 1/2. Kalau seorang isteri meninggal, kalau seorang suami meninggal, suami yang meninggal itu ada anak, isteri dapat 1/8. Kalau si isteri itu tak ada anak, suami yang meninggal itu tak ada anak, isteri dapat 1/4. Mak dia dapat sekian, ayah dia dapat sekian kalau masih hidup, anak-anak dia dapat, lelaki perempuan dapat asabah. Semua tu ada pembahagian dalam ilmu faraid. Kena pergi rujuk jabat agama, dia akan beritahu tentang pembahagian harta tersebut. Wallahu a'lam. Masa 10 dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala